Tajuk hari ini ialah pendapatan individu. Standard pembelajaran selanjutnya. Jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi meliputi sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Sektor pertama melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Contoh aktiviti dalam sektor pertama ialah penternakan, perikanan, perlombongan dan kuari, pertanian dan perhutanan. Sektor pertama juga mengeluarkan bahan mentah seperti kayu balak, kelapa sawit, susu getah, bauksit dan biji timah. Dalam sektor pertama terdapat menghasilkan barang makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan. Contoh pekerjaan di dalam gambar adalah petani, nelayan dan pembalak. Sektor kedua melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah kepada barang separuh siap. Contoh, kayu balak daripada sektor utama diproses menjadi papan dan perabot. Sektor kedua terdiri daripada aktiviti perkilangan dan pembinaan. Contoh aktiviti perkilangan adalah seperti elektrik dan elektronik, pengeluaran perabot serta tekstil dan pakaian. Manakala contoh aktiviti pembinaan adalah seperti pembinaan rumah kediaman dan bukan kediaman, kejuruteraan awam dan pertukangan khas. Contoh pekerjaan adalah pelukis binaan, buruh binaan dan pengurus projek. Sektor ketiga menyediakan perkhidmatan seperti pendidikan, pengangkutan, perbankan, kesihatan dan insurans. Sektor ini bertindak sebagai pelengkap sektor utama dan sektor kedua. Terdapat 3 jenis perkhidmatan utama. 1. Perkhidmatan pengeluar, seperti perbankan dan insurans. 2. Perkhidmatan awam iaitu perkhidmatan kerajaan. 3. Perkhidmatan lain seperti hotel dan restoran. Contoh pekerjaan ialah guru, pramugari dan pegawai bank. Kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Ekonomi awal kemerdekaan menunjukkan Malaysia merupakan pembekal utama sumber bahan mentah kepada negara perindustrian. Contoh biji timah dan getah. Sebahagian besar guna tenaga Malaysia terlibat dalam aktiviti pertanian dan perlombongan. Aktiviti perkilangan yang terhad menyebabkan kebanyakan barang diimport dari luar negara, khususnya di negara Britain. Keadaan ekonomi pada 1960-an. 1. Kerajaan memperkenalkan dasar mempelbagaikan ekonomi dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan ketiga. 2. Kerajaan menggalakkan pertumbuhan industri penggantian import, khususnya industri ringan. 3. Kerajaan memperkenalkan Akta Galakan Pelaburan dengan menyediakan insentif seperti taraf perintis dan alaun pelaburan untuk menarik pelabur asing ke Malaysia. 4. Sumbangan sektor kedua khususnya sektor pembuatan semakin meningkat. Keadaan ekonomi pada 1970-an. 1. Kerajaan memperkenalkan tanaman komersial baharu seperti kelapa sawit dan koko. 2. Penemuan telaga minyak di pesisir pantai Sarawak telah membuka lembaran baru dalam sektor perlombongan. 3. Dasar industri berorientasikan ekspor berjaya mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor kedua. 4. Pelaburan asing di sektor perindustrian Malaysia meningkat kerana bekalan pekerja separuh mahir yang ramai dan berkos rendah. Keadaan ekonomi pada 1980-an. 1. Kerajaan melancarkan dasar perindustrian berat untuk membangunkan projek domestik yang berskala besar, berteknologi tinggi dan bermodal tinggi. 2. Usaha dari syarikat asing, khususnya negara Jepun yang berteknologi canggih, telah berjaya menghasilkan pekerja berkemahiran tinggi. 3.
Transformasi struktur ekonomi yang ketara berlaku dalam tempoh ini dan Malaysia telah menjadi pengeluar terbesar di dunia untuk barangan seperti sarung tangan getah dan semikonduktor. Keadaan ekonomi pada 1990-an. 1. Pengisytiharan Wawasan 2020, kerajaan mula membangunkan asas ekonomi berlandaskan pengetahuan. 2. Seperti pelancaran koridor raya multimedia, MSC, pembangunan sumber manusia, insentif dan pembiayaan untuk penyelidikan dan pembangunan, R&D. 3. Strategi ini bertujuan mengubah struktur ekonomi berasaskan pengeluaran, P-ekonomi, kepada ekonomi berasaskan pengetahuan, K-ekonomi. 4. Dasar penswastaan telah menambah peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Akhir sekali ialah keadaan ekonomi pada 2000 hingga kini. 1. Kerajaan melaksanakan program transformasi negara, NTP, pada tahun 2010 untuk meningkatkan peranan sektor swasta dalam ekonomi serta meningkatkan daya saingan ekonomi domestik. 2. Strategi pembangunan sosioekonomi seperti pembangunan 5 wilayah koridor ekonomi diperkenalkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang. 3. Usaha ini menjadikan sektor ketiga iaitu sektor perkhidmatan sebagai pemacu kepada ekonomi negara kita.